Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini sama-sama kita boleh berkumpul di dalam masjid untuk sama-sama kita sedikit kita pakat mengingati terhadap ajaran Allah Jalla Jalaluh. Kerana manusia kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita tak lain tak bukan supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Sebagaimana kita telah tahu daripada apa yang kita telah dengar, senantiasa dengar ayat Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia melainkan supaya manusia itu boleh mengabdikan diri kepadanya. Terima kasih kepada ahli jawatan masjid, Tuan Imam kita, yang mereka itu sudikan jemput hamba ni mari berjumpa dengan saudara-saudara dan ikhwah dan akhwat di ini masjid. Dan tak lupa lagi tuan guru kita iaitu Haji Mahyuddin kita pada sekali. Hamba pun minta izinlah apa yang kita nak kemukakan supaya kita boleh berkongsi perkara yang baik, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membalaskan ahli jawatan masjid dan tuan imam kita di atas mengadakan majlis yang baik ini. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, kita pun tahu kata Tuhan yang menjadikan kita ni. Kita nak kecek dengan cara umum, moga ustaz ni pun tak ada royak maudhu' gapo-gapo, hamba pun insya-Allah lah nak apa hak dia ingat-ingat mari tu kita nak kemukakan sebagai tajuk malam ni. Allahu Jalla Jalaluh telah firman di dalam Al-Quran bagaimana tadi Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Kenapakah Allah Ta'ala sebutkan jin dulu belum daripada manusia? Katanya ahli tafsir, ayat kata jin tadi itu Allah Ta'ala jadikan mari kepada alam ini belum daripada manusia. Cara tertib Allah Ta'ala cakap dalam Quran tu pun Tuhan meraihkan hak mana dulu hak mana kedia. Kita sebagai manusia yang jadi anak ada semenjak daripada dulu sampai ke sekarang lalan ni Tuhan tutup daripada kita ni supaya kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ibadat ni kita kena faham kata tiap-tiap perkara yang Tuhan suruhkan kita dan Tuhan redha terhadap perbuatan yang kita buat, itu dinamakan al-ibadah. Illa liya'budun, supaya kita tu mengabdikan diri kita kepada Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai turjumanil Quran
Dia kata illa liya'budun di situ bermakna illa liyuwahhiduni, supaya manusia itu mengasahkan akan daku. Nawi kita tadi itu mengagungkan Tuhan, satukan amalan kita itu tuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang kita duduk ni, kebanyakan daripada manusia suka nak buat amal ibadat, tetapi yang kita kena mengetahui, kata amal ibadat yang kita nak buat ni pasti kena ada dua syarat yang mencukupi bagi kita supaya Allah Subhanahu wa taala menerimakan itu amalan. Banyak nak buat amal ibadat, kena kanan, hak ni kena kiri, hak ni ke depan, hak ni ke belakang, hak ni ke atas, hak ni ke bawah. Berbagai-bagai cara orang nak buat amal ibadat kerana suka kepada kebaikan dan tahu setengah daripada dalil dengan cara dalil hak umum-umum tu. Di surau-surau, di masjid-masjid, atas membar katik dengan kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun, buatlah kebaikan nescaya kamu itu akan dapat kejayaan. Maka dok bawa dok dalam kilah hak tu lah semenjak daripada lama mari dah dok bawa hak tu. Kalulah kita nak kira setangga mula-mula tu, okeylah, memanglah boleh kita kata boleh dok lagi. Tetapi kita nak buat gapo-gapo ni kita nak gamuk tak boleh. Nak pesen kata nak kira dengan akal kita ni, ia tak boleh lagu tu. Dengan sebab itu ayat pada akhir, ayat yang terakhir daripada ayat yang akhir daripada suratul Kahf, Tuhan kata kepada kita sebagai manusia yang nak kepada kebaikan. Nak kepada kebaikan di situ dalam arti kata kita terasa kata kita ni tak ada sudah di dunia. Bahkan kita nak pergi sudah di akhirat nanti. Sebab dunia ni ia tak kekal sebagaimana kita tahu dah. Cuma duk mabuk, khoya setengah-setengah ada lah gitu tu. Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa dia hendak nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di situ makna mati. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata man ahabba liqa Allah fallahu yuhibbu liqa'ahu. Siapa dia suka nak jumpa dengan Tuhan, maka Tuhan suka nak jumpa dengan dia. Sebaliknya waman kariha liqa Allah, siapa dia benci terhadap nak pergi jumpa dengan Tuhan, fallah yakrahuhu, Allah Taala itu benci dia. Tak sah juga. Kalau gitu Allah Taala kata faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa dia hendak nak pergi jumpa dengan Tuhan, kulluna sanamut, tiap-tiap kita ni akan sampai masa belaka. Siapa dia nak pergi jumpa dengan Tuhan, fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya ajal Allah Ta'ala itu akan datang kepada kita satu masa. Bagaimanakah kita sebagai manusia ni, terutama orang duduk di atas jalan ni al-iman dan Islam, nak boleh jumpa dengan iman dan Islam ni bukan mudah. Ayah berhajat kepada hidayatul irsyad, hidayatul taufiq, hidayah mana petunjuk, dan petunjuk satu lagi mana kekuatan yang nak boleh kita tadi jakoh daripada jalan ke jalan ni, berhajat pada dua dia situ. Maka kita ni orang beriman tak ada syak, orang Islam tak ada syak. Tuhan kata faman kana yarju liqa'a rabbih, nak jumpa dengan Tuhan, mana kena habis nyawa belaka. Mana awak lagu mana ya Allah, supaya kita tadi itu nak sediakan diri kita nak jadi berjaya hidup dunia ni.
Takut juga kita duduk dunia 45, 60 tahun, 70 tahun, tapi rugi. Tak ada boleh gapo. Lalu Tuhan kata, "Falyamal 'amalan salihah." Maka hendaklah mung itu buat akan amalan-amalan yang salih. Kalimah amalan yang salih, yakni tiap-tiap perkara yang Tuhan suruhkan kita, ingat dulu. Amalan ni makna gerak-geri yang keluar tubik daripada iman yang kita ada di dalam hati. Katanya tokoh-tokoh ulama as-salaf, dia kata al-amal thamaratul iman min dakhil. Amal tadi itu buahan daripada iman di dalam. Dengan sebab itu, iman di sisi mazhab salaf bukan sekadar pegang dengan hati, percaya dengan hati sekadar tu, tak. Bahkan iman di sisi mereka al-qaulu bil lisan, kena tutur dengan lidah. Sebagaimana Tuhan kata, qulu amanna, kata olehmu, kata kami adalah beriman. Kena kata dengan mulut, kena mengaku, kena berani, kena mengaku. Wat tasdiqu bil janan, dan suruh kita tadi itu benarkan dengan hati. Kemudian wal amal hada, wal amal bil jawarih wal arkan, suruh kita beramal dengan anggota kita. Benar yang kita tahu, benar yang kita beriman, hendaklah kita buat amal. Amal kita raya dah tiap-tiap perkara yang Tuhan suruh dalam Quran. Dan Tuhan redha terhadap perkara yang Tuhan suruh tadi, maka barulah jadi amalan itu amalan yang salih. Amalan yang salih. Tuhan kata falyamal, maka hendaklah kamu itu buat amal. Mereka itu buat amal. Amal apa? Falyamal amalan salihah. So buat amalan yang salih. Kenapa Allah Taala royak kena buat amal? Tuhan tak kata falyamal fa khalas, cukup banyak tu, apa Tuhan tak kata gitu. Di sini tepat kita kena perhati. Tuhan kata falyamal amalan salihah, suruh buat amalan yang salih. Amalan yang salih ni insya-Allah kita nak kupas situ. Tiap-tiap perkara hak Tuhan suruh, kemudian kita buat, Tuhan redha terhadap kita, barulah jadikan itu amalan-amalan yang salih. Kerana di sana ada amalan yang salih. Amal tapi tak ada boleh ganjaran. Panawak lagu mana we dapat ganjaran amalan yang salih? Di diri tadi itu pakai ijma' ulama tafsir terhadap ayat tadi itu, kata amalan yang salih ai al-amal al-muwafaqatu li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang muwafaqah dengan ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itu ayat 31 daripada surah Al-Imran, Tuhan kata, "Qul," kata olehmu ya Rasulullah, "in kuntum," jikalau kamu itu wahai manusia, "tuhibbunallah," kasih kepada Allah, dalam arti kata dia harap kepada ganjaran Allah, nak kepada balasan Allah, kerana nak jumpa dengan Tuhan, supaya nak wi Tuhan itu tengokkan amalan yang kita kemuka gi. Panawak lagu mana? Nabi kata, Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh Nabi kata lagu mana? Fattabi'uni, ikut akan daku. Ayat ni, ayat daripada surah Al-Imran ayat 31 ni, mari tafsir ayat akhir daripada surati Al-Kahf. Hak kata falyamal amalan salihah, buat amalan yang salih. Suruh ikut Nabi.
Dengan sebab itu Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kata di dalam tafsir, tak kala dia tafsirkan ayat tu, dia kata Allah Ta'ala ni cabarkan terhadap kita sekalian. Kata kita ni mengaku kata kita kasih pada Allah dan ajaran Allah. Nak tengok kata kasih sungguh ke tak sungguh, ya tengok di mana? Tengok dia kata ya turut kedak akan jinjak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama ajaran Nabi ni terbagi pada 3. Iman kita utama sekali, tauhid kita utama sekali, kena wisupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena wisupa. Hari ni alhamdulillah setengah-setengah daripada guru-guru kita ni dok sebar dah aqidatul Rasul alaihi salatu wassalam. Pegangnya Nabi itulah mana kepada umat masyarakat. Kemudian kena turut Nabi akan syariat dia. Bab iman ni tidak ada keuzuran. Wajib kita kena turut mutlaqan semata-mata. Ada bab syariat kena turut memang, tapi Nabi takyidkan, kaitkan dengan hadis kata idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Aku apabila suruhmu tunaikan undangan aku, syariat aku, hendaklah mung tu wahai umat aku buat mari sekadar mana mung tu kuasa. Umpama Nabi kata kalau mu nak sembahyang mu hendaklah berdiri, tak kuasa nak berdiri mu duduk, tak kuasa nak duduk mu tidur, ila akhirih, daripada perkara yang kita itu kuasa nak buat. Tu bab syariat. Kemudian satu lagi kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab al-ihsan. Bab budi pekerti kita, bab muraqabah kita, bab khasyah kita, bab takwa kita dan sebagainya, hak tu kena ada juga dalam diri kita. Barulah kita dinamakan fattabi'uni, tu kena molek. Apabila Tuhan rayak pada Nabi gitu, Nabi pun rayak kita, kita pun kena wajib ikut Nabi. Ikut Nabi ni makna lagu mana? Makna berjalan belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni banyak orang tak faham hari ni. Banyak orang Islam kita tak faham. Ikut ni makna lagu mana? Ikut makna kita jalan belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu makna ikut. Kalau kita jalan depan Nabi, lajak daripada Nabi, hak tu tak panggil ikut, orang panggil rengka. Hari ni baca ayat-ayat tula, mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul tula, tetapi pada pelaksana benda ni molek, tak apa kita nak buat, biar Nabi tak ada buat pun. Sebab apa? Sebab benda ni baik. Baca ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baca ayat wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Mari kita bersatu tangan di atas jalan yang takwa. Mari kita pakat buat kebaikan supaya kita dapat kejayaan. Dan berbagai-bagai daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ayat yang baca mari, yang kita dengar, memang itu ayat Quran, akan tetapi laisa fi mahallih, bukan tepat dia. Tepat dia ta'awanu 'alal birri wat taqwa ba'da mutaba'atin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun, ai ba'da mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buat kebaikan, nak takwa, nak gapo, kena duduk di belakang Nabi. Rolik kita ni, terutama orang ahli sunnah wal jamaah mazhab salah, keberoliknya apabila dengar kata sungguh Nabi tak ada suruh, sungguh Nabi tak ada buat, tapi Nabi tak ada larang kita nak buat, muka kebaikan kan jadi gana kita nak buatnya. Rolik gitu, mati dah dengan gitulah orang kita setengah-setengah tu, tak ada jawab apa walaupun kepada dirinya kata kau orang. Sedangkan ayat dalam Quran tu nyata, larang kita terus terang, tak sewi kita jalan depan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tak boleh. Tak boleh sama sekali kita nak pergi kata tak apa hang molek.
Tahu ke tak dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat kata wa bi nabiyyikal ladzi ursila, dengan nabi engkau yang diutus. Sahabat gitu kan, wa bi rasulika alladzi ursil. Nabi kata tak boleh kata gitu. Wa bi nabi lah, rasul. Satu kalimah. So satu kalimah ni sahabat tukar, sedangkan Nabi tak kira rasul sungguh ke? Memang rasul. Tetapi Nabi tak terima nak pergi tukar kalimah tu doa tak terima daripada sahabat buat lagu tu. Tak, aku suruh baca gini. Apatah lagi amalan-amalan yang kita nak buat. Dengan sebab itu Tuhan larang terus dalam Quran, tak boleh kita nak jalan depan Nabi. Ingat, kalau kita nak buat amalan soleh gapo-gapo, jangan jalan depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Apa? Allah Taala larang. Ayat ni pun ayat muhkam, bukan ayat mutasyabihat. Kamu dah tahu kata ayat mutasyabihat pula, tak, ayat muhkam. Awal suratul Hujurat Tuhan katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang yang beriman, jangan buat pandai-pandai depan Tuhan dan depan Nabi urusan agama. Jangan buat pandai-pandai. Tak boleh. Ayat ni adalah ayat sebagai asas dalam agama. Royak kata asal pada masalah al-ibadah, perkara tu kita kena tegah diri daripadanya. Tak boleh kita buat kerja selama mana tidak ada izin ni daripada syarak. Ingat, ini kita kena tanam jelas dulu, supaya kita nak hurai kepada diri kita dulu. Jangan ada nak hurai ke yang lain, hurai pada diri kita dulu. Kata tiap-tiap amalan yang tidak ada suruhan, amal ibadat yang dimaksudnya, tak boleh kita buat kerja hingga dalil syarak mari suruh kita buat. Sebab itulah nak pergi dakwa kata, Nabi tak ada larang amal ibadah ni molek, tak boleh kecek lah tu. Salah petai lagi. Dengan sebab itu, kelik pada ayat tadi Tuhan kata fal ya'mal amalan salihan tadi itu, barulah nak jadi amalan yang salih pasti kena ada mutaba'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ada turut ikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Supaya nak jadi sah Tuhan itu terima amalan kita, pasti kita kena turut jinjak langkah yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nak kira dengan logik akal kita mengaku kata dia tu Rasulullah apa? Kalau kita boleh nak buat pandai-pandai sendiri dalam urusan agama, kita mengaku apa ia jadi Nabi, jadi Rasul. Buat apa? Limaza? Kenapa? Pada situ pada dah kalau kita kata. Kalau kata aku boleh nak semaya lagu mana aku nak, tak kena mari Nabi Tuhan hantar Quran sudah. Tapi Tuhan wari Nabi Muhammad, saya kata dalam ayat suratul An-Nahl, Tuhan katakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami waktu turunkan Quran kepada engkau ya Rasulullah, supaya engkau yang mentafsirkan, yang menghuraikan, yang buat contoh tauladan kepada umat manusia. Mudah-mudahan mereka itu boleh reti dan tahu ajaran yang dibawakan oleh Rasul aku. Aku nak gini. Sebab tu orang kita ni, dia tak letih mana. Dia tak letih kerana tahu. Apabila kita ni buat amal dengan cara tahu, dia tak letih. Seumpama orang tahu jalan tu lah. Jalan dia tahu jalan dekat, dia pergi siapa suta ya. Hak ni kau putar belik sampai ke 2 jam tak siapa lagi. Hak ni masuk ada jalan ya. Ha gitu. Orang hak ikut jalan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia siapa kepada Tuhan ni cepat, ganjaran pun besar. Letih pun tak nak letih. Nak royak wi kita faham. Kalimah fal ya'mal amalan salihan tadi itu amalan yang cukup dengan kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ulama semua tak royak ke hak Nabi dok kata tu, tak ada boleh dakwa. Ulama pak kita ni pakat kata sebulat suara belaka kata idza sahhal hadis fahuwa madhhabi.
Apabila sah hadis daripada Nabi, hak itulah jalan ni aku. Imam Syafi'i ni berapa tepat dalam kitab dia, sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tulis kitab tebat tu. Bab apa? Imam Syafi'i kata, "Lau sahhal hadithu laqultu bihi." Kalau sah hadis tu, nasihat aku berpetua dengan itu dalil. Duk gitu kita. Hak belum daripada Ibn Hajar ni, duk gitu juga, tapi duk di dalam alai tulis saya tangan, tak waktu tubik lagi, tak cetak lagi. Ada. Amo tengok masa duk mengaji dulu. Nak raya atas tokoh ulama-ulama semua, balas tu jalan dia. Ulama ni kerja dia bawa kita pergi kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dinamakan dia warasatul anbiya. Nabi katakan dalam hadis sahih, "Inna ma'asyiral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa inna ma warrathul ilm. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Wa innal anbiya wa innal ulama warasatul anbiya." Satu Nabi kata kita. Semua kita pakat dengar belaka hadis ni, tetapi mari kita pakat perangat faham kita. Kita faham dah, tapi kita nak baru lagi faham kita. Pasal dia makan pagi, tengah hari nak makan pula. Ya gitulah ilmu pengetahuan. Sebab tu dalam Quran satu tempat saja hak Tuhan suruh minta tambah, iaitu ilmu pengetahuan. Wa qur rabbi zidni ilma. Hak lain tak ada suruh minta tambah, minta ilmu tambah. Lagu mana? Ayat tadi itu apa nama? Ayat tadi itu menunjuk kepada kita tadi, suruh kita ikut jalan ni yang dibawa mari. Ulama, Nabi kata sesungguhnya para ulama ni ia tak tinggal harta, dinar ke duit tu ke duit nikmat, tak ada. Wa innama warathul ilm, tapi ia tinggal kepada kita ilmu pengetahuan. Hari meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, 12 hari Isnin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ijma' ulama. Ijma' ulama kata Nabi mati hari tu tahun ke-11 Hijrah. Ada pun tahun kedatangan Nabi Muhammad tak ada ittifaq walaupun seorang pun. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Kalaulah peraya beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan Rabbul Izzah Rabbul Jalal Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u, nak mengagungkan, makna kata nak kita buat peraya hari tu, nasaya haddadallahu ta'ala fil Quranil Karim. Allah Ta'ala akan tetap duduk dalam Quran lalu dah. Ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada. Walaupun di dalam sejarah hak ulama hak catat mari pun tak ada ittifaq. Walaupun kita gembira dengan sebab kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tiap-tiap gembira kita bukanlah kita pergi buat rangka untuk kita nak sambutkan perayaan umpama tu. Kita klik pada hadis dulu sikit. Nabi Muhammad ni tak ada tinggal golai malaikat tinggal ilm. Hari mati Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah royak kepada semua sahabat, sahabat semua sekarang lalang ni di Masjid Nabawi tengah-tengah duk baginya saka Nabi. Gi siapa dia nak ambil saka Nabi, pakat gi berderu dia mau duk faham kata tinggal mata benar mata wang, tinggal tanah ke tinggal begotu tinggal gani ke. Apabila pergi nampak beberapa sahabat tadi itu, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Zubair, puak-puak Al-Abadilah dan lain-lain lagi itu duk royak. Bucu ni royak hadis ni, bucu tu royak hadis tu. Sahabat pergi tu di kalangan terutamanya hak banyak tadi tu mana je kata harta Nabi. Abu Hurairah siapa alik belakang tu, dia kata tu harta Nabi hak duk bagi tu jalan dah. Makna miras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadisuhu, hadis-hadis dia. Tu makna kata saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita sebagai pendakwah
dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah, manhaj salah ni, sekurang-kurang dia kena lepas mata dia tu hadis 10,000 hadis. Ada yang kata banyak ustaz, banyak tu 10,000 hadis, tak biasa. Qira'ah sebuah kamarin hadis Jami'us Saghir hak Imam Sayuti karya tu sebuah dok gitu. Balik ni Qira'ah, balik ni hadis. Ataupun di Riyadhus Salihin, we ada bahar kata, we ada isi. Orang sunnah ni kena ada isi. Kecek apa Al-Quran, kecek apa hadis. Kamarin wari ulama syarah kata lagu mana, ahli tafsir, ahli hadis. Royak gih. Tak say pesen kata royak saja, tak jadi. Kemudian i'mal al-aql, gunakan akal fikiran. Sebab orang Nusantara kita ni kena guna akal. Wari misawi banyak supaya makan dengan akal, insya-Allah cahaya sunnah akan tersebar di atas muka bumi ini tak lama. Tapi kena isti'dad, kena sungguh triamprom untuk kita tadi itu, kena sungguh. Dan alat-alat tok guru kita pada ada lagi. Utama saya nak nasihat kepada anak-anak muda ni, hak nak jadi pendakwah pula ni, ngaji malah ilmu-ilmu alat berapa nama tu cukup. Supaya kita apabila jadi pendakwah sungguh, maka saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh halagu Tuhan. Akhir pada hadis, sesungguhnya para ulama mereka itu adalah pengwarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita nak ambil sikit pahaman. Banyak orang dok baca al-ulama warasatul anbiya, setengah mari dengan lafaz taukid. Al-ulama hum warasatul anbiya. Tak apalah banyak lafaz. Hak pentingnya kita fahamlah mana hadis tu. Setengah baca ulama kita ni adalah pewarisi Nabi dah. Ulama dok mengajar ilmu tak sakut paut pun dengan hadis Nabi. Jadi warasatul anbiya juga. Subhanallah. Ada kan lagu tu? Banyak. Tak usah sebutlah, lama kena kau ke. Nak wayak kata orang makan sakut Nabi ni pahalah mana? Makna di bibir mulut dia, hak yang mengajarkan kita masuk dalam telinga kita ni, wa imma Qur'an wa imma hadis. Tu warasatul anbiya. Kalau mari tak ada walaupun Qur'an, walaupun hadis pun tak ada, itu bukan warasatul anbiya. Sebab dia makan sakut gapo ia boleh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama masalah iman, masalah tauhid, masalah kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ayat Quran, tak ada hadis Nabi, kita nak pergi kan? Ila aina tazhabun? Ke mana kita nak pergi? Nak pergi ke mana kita? Cara kita nak beriman kena ada lah ayat Tuhan kata gini. Sebab kita nak beriman dengan Allah. Nabi kata gini, sebab kita nak beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kena tak kena? Tak kena kok mana muka kita kecek di bibir mulut kita. Kita mengaku kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebab tu isi kena ada tu. Kalau gitu, ulama warasatul anbiya ni makna ulama yang makan saka Nabi. Hak pandai, hak tak makan saka Nabi. Kalau kita tengok ulama-ulama sedegah-sedegah hak dulu-dulu, belum daripada kedatangan kita mari pada ini dunia ni, mari belum pada kita. Tengok Imam Al-Juwaini, tengok Imam Al-Ghazali, tengok Imam Syahrustani, tengok Imam Al-Ahmidi, tengok Imam Ar-Razi. Banyak daripada kalangan ulama. Akhir sekali lagu mana? Fa inni a'taqidu bi mazhabis salafis salih. Akhir sekali aku pegang dengan akidatis salafus salih hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cara tu. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang kata dalam kitab Fathul Bari juzuk yang ke-13, dia katakan, dia kata fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salafus salih wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf. Bahagia dan untung hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka yang bergantung pegang kepada jalan ni yang dijalankan oleh ulama salafus salih,
dan menjauhkan diri dia daripada rangka orang kama dia daripada kalangan orang khalaf. Subhanallah. Tu Ibnu Hajar dah, bukan orang lain. Memang kata ulama Ibnu Hajar kata lagu mana syarah kitab Fathul Bari tu, Sahih Bukhari syarah lagu mana, tu kata ayat dah. Nak hari ni nak kita walaupun kita ni orang awam, orang duk di tempat kita gapo, ingat kata kita kalau nak tahu boleh tahu. Ada guru, ada ulama yang makan saka Nabi umpama tu mai royak kita boleh tahu. Sebab kerja dia memudahkan benda payah pada kita. Tu kerja orang ngaji. Kalau mari khodok payah sampai ke kita tak faham. Hak tu mana faham tu, hak tu ilmu banyak tu bukan. Hak tu pandai. Asal lagu tu. Rugi kita. Turun kubur sampai kata erti Fatihah ni berat juga. Tak sih balah tu. Hari ni nak pesen mana? Nak pesen kata pergi Mekah 8 je. Tak sih dah 3 bulan. Pada mu kata kayak tak gagah orang pergi 3 bulan ni gagah gitu gini. Tak apa gagah buat apa, amun nak pergi 8 je. Payah cembung yakfi, cukup. Buat apa? Kerana kita ada alat hari ni. Dululah masa Tok Guru kita, Tok Guru Kuding kita dan orang-orang lain lagi ni, nak milik kita pun tak boleh. 30 tahun dulu, 35 tahun. Oh, cari gagak nak tengok pendapat Imam Syafi'i lagu mana bab semaya raya. Terkadang dalam 3 wilayah ni satu tempat ya ada. Hari ni sini boleh buka dalam telefon. Cuma orang hak nak mengajar orang tu yang kena cukup alat. Sebab tu kita ni hari ni kena sungguh dalam arti kata nak buat lagu mana witumuh pula. Pahami hak nak akak ajaran sunnah tadi itu di tanah air kita dengan cara molek. Hak nak akak biasa dengan ilmu pengetahuan, bukan pergi dengan semangat. Semangat we ada lah, tapi kalau semangat ada depan ilmu dalam belakang dia tak lama. Dia kena pergi ilmu tu depan. Kalau dia mari dengan semangat, insya-Allah dia sampai pada matlamat. Banyak hari ni orang kita pergi mengaji luar negeri tapi kelik mari. Berapa orang kita buat kerja? Kan? Berapa orang kita boleh buat kerja tegakkan ajaran hak benar di atas muka bumi sini? Berapa orang? Hak hebat-hebat tu hak boleh imtiaz, hak boleh berapa nama tu? Jamiah tu, jamiah ni kata gila. Berapa orang? Sebab gapo? Ya tak buah mana? Kerana baju hak kita buh masa belum nak pergi tadi itu kurang. Di sini kita kena ada kesedaran. Supaya gapo amak kecek gitu? Supaya nak berganti pula. Tokoh-tokoh ulama kita hak dakwah sunnah kita ni sekarang ni banyak ke umur banyak belakang dah. Minta Allah Taala memberkati umur mereka, wisihat wal afiyah. Tetapi yang nak tengok orang generasi baru ni pula mari buat kerja ganti dia pula. Ya lagu tu ya. Hidup dunia je lagu tu. Sebab itulah Allah Ta'ala itu menjadikan khalifatan fil ard, mana kata hilang berganti, mana kata kena naik pula generasi hak baru. Itu sebagai tambih peringatan kepada kita umat Islam di sini. Kalau gitu klik pada ayat surah Al-Kahf, kita nak buat amal pasti kena pergi tadi ayat Quran tadi, hadis Nabi tadi itu, dan pahami alim ulama kita yang baca tu dia lagu tu. So lagi kita nak Tuhan terima amalan kita, kena wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kita capuk dalam urusan amal ibadat kita dengan Tuhan ini walaupun sikit pun tak boleh. Jangan capuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berikan makna al-ikhlas, makna bersih. Kalimah bersih ni makna lagu mana? Makna nak kita tadi tu bulat kerana Allah. Jaga dua perkara di bulat situ tu. Jaga ar-riya was-sum'ah. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, man ra'a ra'allahu bihi wa man sam'a sam'allahu bihi. Siapa dia buat gapo nak menunjuk ke orang, Tuhan wi nampak kata dia nak menunjuk. Ha ni ajaran Tuhan kita. Orang tu tak lagi
Walaupun nak menunjuk lagu mana, dia berasa mari. Kita orang dengar walaupun kita setara mana apa? Tak ada. Hati tak masuk. Kena ikhlaskan. Hak takut sekali ar-riya. Sebab ar-riya ni khafif. Benda tadi itu seolah kata benda nipis dan halusi. Lebih halus daripada semut yang hitam jalan di waktu malam di celah-celah batu. Tu ar-riya. Hak ni hak kita kena takut. Terkadang kita mengajar ada riya, jadi terimeh ada riya, baca khutbah ada riya saja. Free. Tak ada boleh ganjaran gapo-gapo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih, hadis kursi, Allah Taala kata, "Ana aghna syuraka 'anis syirk. Faman asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkuh." Aku ni terkaya daripada orang nak buat main-main nyutu dengan aku, buat tak seikhlas amalan kepada aku. Hari akhirat esok orang buat lagu tu, Tuhan kata mungkin ambil lah amal apa nama ganjaran daripada orang yang berasa kata nak menunjuk ke dia, pergi pasal ambil pada aku. Pas kita nak apabila Tuhan kata lagu tu kita berasa katalah mana. Kita nak wisdan lah benda ni. Hadis Nabi apabila dia khitab pergi pada kita, ingat ambil sikap Sayyidina Umar. Umar apabila dia dengar hadis Nabi, dia kata aku dah Nabi doa ayat tu. Kita jangan lepas kok orang. Kena tarbiyah diri kita. Apabila dengar hadis daripada orang mana, tok khatib ke, imam ke, guru ke, ustaz, kata gilah aku dah tu. Supaya nak kita ubah suai. Sebab kita ni kena pergi kepada Tuhan sore-sore. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap kita datang kepada hari kiamat esok sore-sore belaka pada Tuhan. Gi Tuhan sore. So lagi kena jaga as-sum'ah. Nak buat bunyi. Hak ni hak pasal bunyi ni, sebab hamba duk ngajar. Hati kena ikhlas molek ke Tuhan. Tu email duk baca semaya, hati kena ikhlas molek. Sebab tu setengah-setengah daripada orang hak siapa itu makam dia tengok mari nampak orang tunggu banyak dah. Ada alim ulama di Mesir, dia tolak, dia tak sih. Saya jadi tak imam. Sedangkan orang dah tunggu dia jadi tak imam. Ya tak tak leh. Lama aku takut lain, orang lain lain. Nak ayat tu dia bimbang diri dia. Kita jangan kena tarbiyah molek diri kita. Percayalah siapa dia buat amalan kerana Allah Taala, dia akan dapat ganjaran kelebihan di atas muka bumi ni belum pada akhirat esok. Siapa dia buat lain daripada Allah Ta'ala tak nak pakai apa. Kerana orang pasal tu orang tak kenal. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Dia tak kenal Tuhan. Tak agungkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, amal yang kita nak buat, hak Tuhan tutup daripada kita supaya kita itu buat amal, dua syarat hak besar sekali. Al-mutaba'atu, kemudian al-ikhlasu. Turut Nabi Muhammad SAW dan kita ikhlaskan amalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah jangan kita tadi itu buat gapa-gapa dengan tak tahu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dia kata dalam sahih dia, dalam bab hak sahih dia tu, Imam Bukhari dia buat bab dalam hadis sahih, dia kata al-ilmu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu belum daripada kita nak kecek dan nak buat kerja. Kita jangan sama sekali gerakkan anggota kita ni buat amal gapo-gapo, malaikat kita tahu kata amalan tu mari di mana. Ia tak boleh nak jadi kalau amalan tu diterima, diaku dalam ini agama. Kalaulah salafus salih sore pun tak kenal, jangan. Dengan sebab itu Huzaifah ibn Yaman, salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata kan, dia kata la tata'abbadu bi'ibadatin ma lam yata'abbadu ma lam tata'abbad ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu buat amal ibadat yang kamu itu suka nak buat amal selama mana kamu itu tak tahu kata sahabat Nabi tu buat ke tak. Dengan sebab itu Ibnu Katsir rahimahullah taala dia kata
ahlus sunnati yaqulun kullu amalin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'atun indana. Ahli sunnati wal jamaah dia kata tiap-tiap amal ibadat yang tadi ibadat dengannya oleh Nabi, oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah perkara itu rangkaan di sisi kita. Faham tu? Saya nak insya-Allah ada masa lagi, saya ada masa sikit dah. Sikit dah. Amo nak tambih, nak peringatkan satu perkara. Kata amalan yang kita buat tadi itu kita nak dapat ganjaran ni, jalan mana? Ya ada dua jalan. Jalan kita buat amal nak dapat amal ibadah, nak dapatnya ganjaran pahala lah daripada Tuhan ni, ada dua. Tiga tak ada. Yang pertama, wa'imah perkara tu wajib. Perkara yang wajib, yakni perkara yang dijanjikan pahala kita buat kerana kita itu tunduk pada perintah Tuhan, dan kita tinggal kerana kita tuntut perintah Tuhan juga. Tu baru kita dapat beli pahala. Kalaulah satu lagi, ada satu lagi perkara yang kita nak buat amal boleh pahala ni, gapo? Sunat. Kalau sunat pun boleh pahala juga kita buat, tapi Tuhan tak janji seksa kalau kita itu tinggal. Soal, rangka boleh pahala tak? Rangka boleh pahala tak pada asal? Cuba kita pakat kira malam ni. Asal pada rangka memang tak boleh pahala. Sebab jalan nak boleh pahala, wa benda tu sunat, wa benda tu wajib. Tu lah. Hak kata ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan, tu barang yang dibuatkan kerana kita junjung kata Tuhan nak dapat pahala, tu lah. Lain pada tu tak ada. Tiba-tiba jalan tak ada nak keluar, mengadakan satu rangka kemudian nak lagu mana? Orang masyarakat ni daya dengan hak kita rangka mari ni, nak lagu mana? Nak rakyat kata wajib tak berani. Sebab orang pakat tahu belaka kata bukan. Ada dalam Islam, nak kata sunat pun tak boleh. Kata ada dalam Islam, kata bid'ah tapi tepek hasanah. Bid'ah yang baik, lepas tu dapat pahala. Nak dapat pahala jalan mana? Nak dapat pahala jalan mana? Sebab itulah sebagai penutup perkataan kita jumpa sekali ni, orang panggil jilsah yang mukhtasarah, yang ringkas. Imam Malik katakan, man ibtada'a bid'atan hasanatan yaraha hasanah, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah. Siapa dia buat rangka lepas tu dia tengok kata molek. Imam Malik katakan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia sengka pegang kata Nabi Muhammad ni khianat ar-risalah. Apa? Karena Nabi tadi itu amanah, wari risalah Allah Ta'ala kepada kita. Semua perkara hak kita nak mendekati Tuhan, Nabi royak belaka. Hadis yang sahih Nabi kata, ma min syai'in yuqarribukum ila Allah illa amartukum bihi. Tidak ada amalan yang nak mendekati dirimu kepada Allah, malaikat aku suruh bilicing. Tak ada satu perkara aku tak suruh. Tiba-tiba orang ni mai buat rangka sengka kata molek. Imam Malik kata orang ning dalam dia pegang kata Nabi Muhammad khianatkan ar-risalah. Khianat risalah Allah Ta'ala. Kenapa ya Imam boleh kecek lagu ni? Apa engkau kecek lagu ni wahai Imam? Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Limaza ya Imam? Ya Imam, kenapa? Lianna Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kerana Allah Ta'ala kata hari ni aku sempurna dah agama bagimu dan aku redha dah Islam itu adalah agama bagimu. Sebab tu kita jangan paling daripada jalan ni hak disuruh mari dalam Quran, suruh mari dalam hadis, biar royak kata Tuhan suruh, Nabi suruh, alim ulama kita. Dan kita ingat kata ajaran sunnah kita dah bawa ni tak ada tinggal ulama,
sebagaimana dakwa setengah-setengah daripada manusia yang niat tak bagus tadi itu, kata tinggal ulama, itu adalah pendustaan yang tak boleh kita sekali-kali nak percaya. Cuma jalannya kita tak ikat putus dengan pendapat mana-mana ulama, dalam arti kata kena ta'assub lah manalah aku gini, tak, bukan aku. Itulah cara yang kita beragama di sisi jalanan yang kita nak berjalan, supaya kita boleh ambil sedikit pengertian dengan cara ujalah ni, gaduh-gaduh ni, cepat-cepat ni perkara ni boleh termasuk, tertanam di dalam akal fikiran kita dan jiwa kita, supaya memoga tu jadi ilmu pengetahuan yang kita nak kemukakan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas landasan yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita, dan minta Allah Subhanahu wa taala membalaskan hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini dengan ganjaran yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik daripada amal yang kita kemukakan kepada Tuhan. Itulah apa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ini majlis. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay ja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi